Malaysia adalah tanah orang Melayu yang diwarisi sejak turun-temurun. Adakah kita sanggup melihat tanah ini terjual dan tergadai kepada tangan asing? One Belt, One Road atau singkatannya OBOR adalah salah satu inisiatif terbesar oleh kerajaan China. Benarkah OBOR membuka peluang mengkayakan negara atau sebenarnya mengancam kedaulatan Malaysia? OBOR dimulakan oleh Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013 sebagai satu inisiatif pembangunan ekonomi kerajaan China dengan negara terlibat. Dalam sidang parlimen, seorang wakil rakyat telah menyifatkan projek pelaburan China di Malaysia sebagai too much, too fast dan too soon. Kajian mendapati terdapat 67 projek China telah, sedang dan akan dijalankan di Malaysia bernilai lebih 670 bilion ringgit melibatkan 12,410 hektar tanah. Ini tidak termasuk keluasan panjang projek kereta api. Tidakkah ini menimbulkan 1001 persoalan? Berikut adalah senarai projek-projek China melalui inisiatif OBOR di seluruh negara dari utara hingga selatan, termasuk Sabah dan Sarawak. Di Perlis terdapat 3 projek utama iaitu Terowong Timah Tasuh, kawasan perindustrian Lembah Cuping dan Perlis Inland Port atau Pelabuhan Darat Perlis. Kesemuanya bernilai 2.82 bilion ringgit. Di Kedah, beberapa projek sedang giat dibangunkan seperti terminal ikan di Kuala Kedah yang bakal menggugat nelayan tempatan, hub penghasilan kereta elektrik dan projek plant solar di Kuala Ketil. Pada Mei 2017, Kerajaan Pulau Pinang telah meluluskan enakmen pinjaman kerajaan negeri yang membolehkan mereka meminjam 1 bilion ringgit daripada Exim Bank China untuk pembangunan infrastruktur negeri itu. Projek China yang telah dan sedang berjalan di Negeri Mutiara itu antaranya Pelabuhan Pulau Pinang, projek Terowong Pening, projek Jambatan Kedua Pulau Pinang dan projek penambakan tanah di Tanjung Pinang yang kesemuanya bernilai hampir 20 bilion ringgit. Di Perak, ada 2 projek yang dikenal pasti iaitu hub lokomotif di Batu Gajah dan projek Bandar Key yang disempurnakan sendiri oleh Menteri Besar Perak. Ia bernilai 1.5 bilion ringgit. Di Selangor, sebanyak hampir 20 bilion ringgit dilaburkan untuk 6 projek besar seperti Universiti Xiamen di Sepang, projek perumahan Agil Mungkiara dan Diamond City dan projek Sarang Burung. Satu projek terbesar bernilai 200 bilion ringgit masih dalam perbincangan iaitu projek Pelabuhan Pulau Keri. Selain itu, tambahan 7 bilion ringgit akan dilaburkan untuk pembangunan projek hub agihan serantau Alibaba. Di Melaka, 3 projek besar sedang dibangunkan, antaranya Melaka Gateway, Pelabuhan Kuala Linggi dan projek pembangunan Kelebang. Kesemua projek berkenaan menelan belanja 59.2 bilion ringgit. Di Ibu Negara, banyak projek sedang dibangunkan, antaranya Bandar Malaysia yang masih di peringkat bidaan di kalangan syarikat pemaju China. Bangunan pencakar langit bernilai 3.5 bilion ringgit, TRX Tower juga sedang dibina.
Sementara itu, China Construction Bank telah ditubuhkan bagi merancangkan lagi aktiviti pelaburan China di negara ini. Di Negeri Sembilan pula, satu projek perumahan dirasah dengan belanja RM650 juta di atas tanah berkeluasan 31 hektar. Di Johor, satu projek mega yang menjadi kontroversi ialah Forest City. Ia dibangunkan di atas pulau buatan dengan kos sebanyak RM105.5 bilion dan akan menampung 700,000 orang penduduk. Ada lagi projek besar yang didanai oleh China di Johor seperti Medini Iskandar, Danga Bay, RNF Princess Cove, Plant Tekstil di Sedenak, Greenland Teberau, projek landasan berkembar elektrik EDTP Gemas Johor Bahru dan Robotic Future City. Keseluruhan kos berjumlah hampir RM140 bilion. Bagi menarik lebih banyak pelaburan China di negeri-negeri pantai timur, East Coast Economic Region ECER telah dilancarkan. Hasilnya di Pahang, projek Malaysia-China Kuantan Industrial Park MCKIP diwujudkan. Banyak projek lain dibangunkan dalam kawasan industri ini. Selain itu, projek memperdalamkan Sungai Pahang turut melibatkan syarikat China. Kos bernilai lebih RM500 juta tidak akan ditanggung oleh kerajaan negeri. Sebaliknya dibayar dahulu oleh syarikat China berkenaan dengan syarat pasir dan bahan mineral yang dikorek boleh dijual oleh pihak syarikat. Antara projek mega di Pahang juga ialah Kuantan Waterfront dan East Coast Rail Line ECRL yang semuanya bernilai lebih RM100 bilion. Kelantan antara negeri akan menerima perubahan besar setelah projek landasan kereta api Pantai Timur ECRL siap dibina. Namun laporan mengatakan hampir 10,000 penduduk di Pasir Putih, Bacok dan Tumpat akan kehilangan tempat tinggal untuk dibina landasan kereta api itu. Di Sabah, antara projek besar ialah The Shore, sebuah bangunan 25 tingkat bernilai hampir RM600 juta. Selain itu, terdapat projek Pelabuhan Sepanggar sebagai hub pengangkutan serantau, Hotel Ho-Hub dan laluan gas Trans Sabah dengan kos keseluruhan lebih RM4 bilion. Di Sarawak, projek yang dibangunkan ialah Steel Plant di Samalaju Bintulu, Solar Plant di Samajaya, projek Huawei, Kilang Getah, Empangan Bakun dan Empangan Murun. Kesemua melibatkan belanja sebanyak hampir RM25 bilion. Di sebalik projek-projek GAH ini, adakah ia benar-benar menguntungkan negara atau sebaliknya tanah ini akan terlepas ke tangan negara komunis China? Adakah kedaulatan negara akan terus kekal atau kian terancam? Mahukah kita menjadi seperti Pak Kadok, menang sorak, kampung tergadai?